Rabiatea nampaknya pemain-pemain UiTM ingin melakukan sesuatu, ada tandukan, masih lagi ada ruang di sini untuk UiTM. Rembatan di sana terjatuh, bagaimana UiTM menyamakan kedudukan. Kejutan di sana, apakah gol yang telah dijaringkan pada minit ke-19? 10 minit selepas mereka ketinggalan, JDT kembali terikat dengan jaringan daripada centre back mereka, Victor Nirenol. 1-1 sekarang ini. Alafis, hantaran mencari Gustavo. Berjaya sampai peluang untuk Gustavo. Akhirnya UiTM berjaya menyamakan kedudukan di 10 menit yang terakhir. Ruang keemasan dimanfaatkan oleh Gustavo untuk dia meledak gol penyamaan buat UiTM dan juga gol pertama untuknya musim ini bersama dengan UiTM. Ya, perlawanan yang baru saja melepasi minit ke-10. Lambungan di sana Gustavo, gol lencongan, apakah gol Rabiatea ataupun ada sentuhan daripada Gustavo? Yang paling penting, tuan rumah UiTM di Stadium UiTM Shah Alam pada minit ke-11 mendahului PDRM dengan 1-0. Gembira jurulatih mereka, Frank Bernard. Banyak memegang bola, sepakan percuma, bebas untuk Rabiatea, cuba membuat lencongan. Bagaimana siapa yang mendakwa sepakan penalti yang nampaknya diberikan oleh pengadil perlawanan Muhammad Nazmi Nasaruddin menunjukkan spot kick. Ada pemain UiTM terjatuh. 2-0 UiTM. Gustavo, sepakan penalti. Biarpun keputusan yang dianggap kontroversi yang mau dipertikaikan oleh pemain-pemain PDRM. Gustavo di sana. Syarat sepakan yang terkena pintu gol. Bagaimana gol ketiga? Sebelum itu diasak clearance sepakan penjuru, gol ketiga UiTM menjadikan kedudukan 3-0. Pemain yang baru saja masuk, sentuhan pertama sungguh tajam, sungguh istimewa daripada Muhammad Zulkifli Zakaria, agak menakjubkan. Mainan sebenar tinggal lebih kurang 7 minit saja lagi di separuh masa pertama. Kini UiTM melakukan serangan ketika ini. Peluang sepakan yang menjadi dilakukan dan akhirnya Magatman berjaya untuk memecah kebuntuan. Pada menit ke-38, satu peluang yang cukup baik disudahkan, berjaya melepasi kala pertahanan untuk meletakkan UiTM 1 gol di hadapan. Kesempatan yang berjaya dimanfaatkan dengan cukup baik hantaran dari Syafiq Alafis. Terlihat bagaimana larian yang cukup baik sebenarnya dilakukan. Bagaimana Faizal Arif, pemain pertahanan kanan, melakukan hantaran cukup baik. Memang sudah pasti 1-0. Rabiatea. Hantaran jauh dari Rabiatea. Syarbini melakukan silapan, peluang untuk UiTM. Jaringan dilakukan oleh Raffi Yaakob. Kesilapan Syarbini dihukum. Raffi Yaakob tidak mempersia-siakannya untuk meletakkan tuan rumah mendahului, menggembirakan Frank Bernard. UiTM 1, Pahang 0. Ya, di sini sepatutnya lebih mudah untuk mengeluarkan, tetapi Syarbini dengan satu kesilapan besar di situ. Tetapi kredit kepada Raffi Yaakob kerana beliau teruskan larian dan dapat sentuhan melepaskan satu rembatan dan menjaringkan gol pertama. Rabiatea berjaya mengekalkan penguasaan bola, membuat hantaran kepada Mark Hartman, tidak offside. Pemain yang telah menjaringkan 1 gol dengan percubaan, ada ruang, gol 1-0 di sana. Tindakan susulan yang cemerlang dilakukan oleh pemain UiTM ini untuk membuka jaringan pada minit ke-3.
1-0 kejutan awal UiTM. Frank Bernard seperti sangat-sangat mengagak. Ini satu permulaan yang cemerlang. Dan baru saya katakan Nafuzi Zain sudah tentu tidak mahu jaringan awal daripada pihak lawan, tetapi ia berlaku pada minit keempat. Satu hantaran ke hadapan mencari Mark Hartman, satu halangan yang baik daripada Sharmizah, tetapi tidak dapat dikeluarkan. Dan di situ Arif seketika Usman Fani cukup keras di sana tackle. Itulah antara watak yang penting. Ini pula ruang untuk UiTM. 2-1 Victor Nerenol. Minit ke-60 ini, serbuan demi serbuan dan lambungan, tidak offside Victor Nerenol, dan ledakan volinya menewaskan penjaga gol Terengganu Muhammad Syamirza Yusof. 2-1 Terengganu ketinggalan sekali lagi di tangan UiTM. Ya, satu hantaran baik daripada Mark Hartman melihat gerakan Victor Nerenol dan mudah untuk Nerenol melakukan satu volley untuk menewaskan Syamirza Yusof, meletakkan UiTM kembali di hadapan 2-1. Tetapi segala kredit kepada UiTM untuk meletakkan tekanan tersebut ke atas Terengganu. Adalah mereka mahu cuba mendapatkan sekurang-kurangnya satu gol dahulu. Rafi Yaakob yang mendapatkan gol untuk UiTM. Sepakan penjuru yang terhasil daripada pemain gantian dan Gustavo dos Santos. Minit ke-48 ini merapatkan jurang. Keselesaan Selangor agak tersentak ketika ini. UiTM merapatkan jurang. Dan kalau anda melihat, baru kita mengatakan tentang reaksi yang mahu dilihat ya. Dan dimahukan oleh Frank. Bagi saya bijak daripada Gustavo. Kerana bukan sesuatu yang mudah ya. Pengawalan teknik beliau untuk memastikan bola sekurang-kurangnya on target. Dan kedudukan Khairul Azan bagi saya, beliau tidak melihat jika beliau mengimbangi kedudukan beliau. Gustavo lepas sempat tolakan ke ruang di sebelah kanan untuk Rabi Hataya. Brandon Gunn di depannya. Rabi Hataya, satu lorongan. Gol 2-1. Minit ke-58. UiTM ketinggalan 2 gol separuh masa pertama. Awal babak kedua ini meledak dengan 2 gol mereka sendiri. Di sana menyamakan kedudukan. Selangor nampaknya kembali dalam situasi yang kurang menyenangkan. Khairul Azan tertewas 2 kali. Anda sudah boleh melihat bayangan ya, dengan fasa yang milik UiTM di separuh masa kedua. Pujian perlu diberikan kepada Rabi Hataya apabila beliau bijak menunggu. Beliau memberikan masalah besar kepada Brandon, keluar ke dalam, dan beliau melihat di manakah ruang terbesar kerana Taylor mengalami satu kecederaan dalam serangan ini, dan Gustavo telah memilih satu posisi di mana beliau mendapat begitu banyak ruang. Taylor Regan jelas kesakitan di sana. Apakah kesempatan ini boleh digunakan oleh UiTM dan Rabi Hataya dengan rempatan. Gol! Rabi Hataya! Minit ke-62. UiTM terus meledak di babak kedua ini. Sepakan lencong kaki kanan Rabi Hataya. UiTM sedang mendalui Selangor 3-2. Agak sensasi pencapaian di babak kedua pasukan The Lions Troop pada malam ini. Berada pada kelas tersendiri, Rabi Hataya sepanjang musim sekali lagi menunjukkan kualiti tersendiri walaupun tidak berada pada kaki terkuat beliau. Beliau melakukan satu placing sweet right foot bagi melepasi jangkauan Khairul Azan. Untuk reaksi hanya memerlukan 17 minit untuk kembali berada di hadapan 3-2. 3 gol yang diledakkan oleh UiTM dalam tempo yang jadi
Rashid kepada Gustavo dos Santos, jatuh dalam kotak penalti. Masih yang ditambah sepakan penalti kata pengadil Khairul Azwan Kidam. Gustavo dos Santos terjatuh. Pengadil memutuskan ada kekasaran yang dilakukan oleh pemain PJ City yang sekarang ini menghadiahkan keemasan. Ini dia, kita perhatikan lambungan ini. Apakah tolakan Arun Kumar? 1-0 UiTM, Gustavo dos Santos. Boleh kita katakan sepakan terakhir sebelum tamatnya separuh masa pertama ini, yang telah pun whistle ditiupkan oleh pengadil Khairul Azwan Kidam, yang mana baru saja dengan sepakan penalti yang diberikan kepada tuan rumah, kekasaran ke atas Gustavo dos Santos. Gustavo sendiri menyempurnakan sepakan penalti ini di sebelah kanan. Kalamullah, penjaga gol PJ City, masuk dalam kawanan ini. Lambungan ini, bagaimana Gustavo dos Santos terjatuh, ada tarikan daripada Elizu, pemain yang terencot-encot kecederaan. Barangkali Gustavo telah berjaya melepaskan diri. Tarikan itu dipersalahkan oleh pengadil Khairul Azwan Kidam Malang untuk PJ City. Dan satu kelegaan untuk UiTM. Perhatikan di sini ada tarikan kata pengadil. Gustavo 3-2 berjaya melunaskan misi tuan rumah yang sangat-sangat memerlukan satu elemen kebangkitan. Frank Bernard juga telah pun bangkit di sana kerana baru saja sepakan penalti ini, sepakan penalti kedua Gustavo pada malam ini. Tolakan ke sebelah kanan juga. Sedang Kalamullah, penjaga gol PJ City, cuba menjangka. Keluarkan bola, pantas lontaran ke dalam dari Rabi Ataya. Dua pemain menunggu. Hantaran Rabi ke Fapos dan tandukan jaringan dilakukan di situ. Arif Anwar yang tidak dikawal meletakkan UiTM untuk berada di depan. Percubaan tepat yang pertama dari tuan rumah menewaskan Fikri Ceso. Satu hantaran tepat dilakukan oleh Rabi Ataya. Tiada pemain yang mengawal pergerakan Arif Anwar di far post. Itulah yang dapat dilihat oleh Rabi Ataya. Dan Arif melayangkan badan, melepaskan tandukan, mengatasi Fikri untuk jaringan yang pertama. Minit ke-13 untuk Ning Akif. Terlepas Ning Akif, Rabi Ataya sekali lagi. Gustavo dapat melepaskan diri, masuk ke dalam kawasan penalti. Lorongan Gustavo disempurnakan Rafi Yaakob. Gol yang kedua untuk UiTM. Serangan balas yang memerangkap Kelantan, menggandakan kelebihan buat Frank Bernard serta anak-anak buahnya. Kualiti yang dimiliki oleh Gustavo. Hakimi Abdullah gagal untuk menghalang lorongan Gustavo. Disambar Rafi Yaakob yang sudah pun menanti untuk melakukan tolakan menuju tepat ke arah pintu gol. Yang terlepas itu adalah Azwan Arifin. Dua sama. Hantaran dari Rabi Ataya. Berjaya jaringan dilakukan di situ oleh Arif Anwar. Satu jaringan akrobatik Arif Anwar menewaskan Fikri Ceso untuk kembali meletakkan UiTM di depan.
Umpanan dari Rabi Ataya. Sekali lagi Arif Anwar diberikan ruang. Lantunan di hadapan Fikri mengelirukan penjaga gol Kelantan itu untuk bola terus menerjah jaring. Rabi Ataya sempat melihat kedudukan Arif Anwar.